Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon saya, Kak Fatimah Umar menghitung hari. Hari ni PCR test ya. Sama-sama kita doakan Kak Fatimah lulus PCR test untuk terbang ke Baitullahil Haram. Amin. Cik Rodia, Munirah Draman, Luqman Hakim, Mama Bunga, Yani Sarah Aisyah. Apa ke nama tulisan China ni, lupa Ustazah, ke tulisan Korea. Kefli Zul, Adik Izan, Zainul Abdul Rahman, Siti Mariam, Haji Zakaria. Alhamdulillah. Sarimah Imran, apa khabar Kak? Izan Eric, Biah Aisyah. Kak Sarimah, Ogos menjelang, so apa cerita? Rohina Ahmad, Siti Nur Majid, Latifah Osman, Mas Liza Bagiran. Sangat jelas lah sebab saya berpindah kepada handphone. Semua gadget-gadget saya telah diketepikan. Handphone juga yang jalan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ini tak jalan setelah memakai yang ini. Yang ini. Yang ini. Saya rasa benda ada je tapi saya tak reti nak guna kot. Jadi semua anda kata tak clear. So saya merajuk dah. Maka semua yang saya ada ni saya ketepikan. Saya pakailah handphone walaupun mata saya kecil. Tengok ni. Okay. Sebenarnya mata saya sangat kecil bila tengok handphone ni dan saya tak selesa dia boleh tangkap kepala. Gitulah. Tapi pakai yang besar gedabak ni dah hampa dok tak dengar lah apalah. Okay, maka yang penting anda selesa. Semua AV clear. Handphone saya ni sebenarnya dah kira sakaratul maut juga. Tapi sangat banyak jasa dia. Sebab semua orang clear. Tu kan. Macam mana pun Samsung jugalah yang boleh dimanfaatkan oleh Ustazah Zai. Sebab Ustazah Zai tak reti nak guna selain Samsung. Faham tak Samsung tu? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak saja tak bermakna Munirah kalau tak reti guna. Gitu lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat dirahmati Allah? Apa khabar? Semoga dilimpahi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan, Masya Allah, keberkatan. Semuanya terang, jelas. Masya Allah, semuanya terang, jelas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul tu Kak Yasmin Yaakob. Tu Allah suruh tanya kepada ahlinya. Ada saja tapi tak ahli. Tak jadi juga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada kereta cantik saja depan rumah tapi tak ada lesen, tak ke mana juga kan. Nak marah tapi kena sabar. Betul Dilanim, nak marah tapi kena sabar. Nak marah kat siapa? Nak marah dekat gadget. Hampi campak lah dekat situ. Kan campak, anda pula yang menangis berkutip kaca berderai. Yang berderai itu sebenarnya hatimu. Okey, Masya Allah. Jadi apa lagi cara nak bagi jemaah La Tahzan ni mendengar dengan jelas? Mendengar dengan jelas. Jadi mata yang kecil ni semakin kecil semakin kecil. Mizaza, apa khabar? Boy, Mizaza duk share bergambar dengan Ustazah. Gambar pelasu tu, Masya Allah. Tiba jadi dahi pula dah. Dagu runcing pula Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak jelas tulisan. Okay. Jadi tiap-tiap hari nak kena pakai tudung hijau lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Itulah disebabkan handphone saya pakai. Saya okay, dekat 7.30 dah. Okay.
Hari ni Ustazah ada di Bukit Jelutong. Jadi kalau ke Bukit Jelutong ni Ustazah ambil masa lebih kurang 1 jam jugalah sebelum sampai ke sana. Masya Allah, Said Muhsin Al-Aidrus, semoga Allah beri kebaikan dunia akhirat. Tiba-tiba Dewi Zamzam pula muncul, kata tak soho, duk soho, Masya Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, salam la tahzan semua sahabat. Ni kan, la tahzan innallaha ma'ana. Ini kan tulisan tangan ni, tulisan tangan seorang ustazah di sekolah Mak Su Zunaizah Ahmad. Dia pergi beli plus kat ustazah untuk ayak panas ustazah. Lepas tu dia suruh ustazah dekat sekolah dia tulis tangan. Subhanallah. Lepas tu dia balut pula supaya tulisan itu tidak, maknanya bukan tempah kat kedai, mereka buat sendiri ni. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam kan kreativitinya sahabat-sahabat La Tahzan kita, subhanallah. Terima kasih sahabat-sahabat yang cuba untuk orang kata berkongsi apa sahaja perkara yang ustazah boleh kongsikan semula kepada ummah. Alhamdulillah. Kak Arifkah Husni, macam mana kesihatan sekarang dan menantunya? Kami sentiasa mendoakan kebaikan, insya-Allah. Saya juga sentiasa teringat hari inilah hari Rabu kan, masa saya on the way daripada ke Maman ke Kuantan, ada seorang sahabat La Tahzan, saya tak ingat namanya apa dan saya tak pasti dia rajin komen ke tidak. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia minta tolong doa. Setelah 7 tahun dia berjuang dengan sakitnya yang sangat kritikal, menyebabkan dia tak boleh berjalan sangat, bedridden lah, kebanyakan dalam hidup dia selama 7 tahun ni. Dan hari Selasa katanya, kalau jadilah operation tu semalam. So pagi-pagi tadi saya solat, saya teringat, Allahu Akbar, macam manalah keadaan dia. Semoga Allah beri kebaikan kan, kesihatan yang baik berkat doa semua kita, insya-Allah. Sebab hari Selasa semalam lah jadual kepala dia akan dibelah. Kan dibelah terus. Setelah 7 tahun dia bertahan, bertangguh dan doktor menyatakan risiko sangat besar. Maka sebelum dia operation tu, dia nak sangat bercakap dengan ustazah dan ustazah call dia sebelum sampai ke Kuantan dalam kereta je. Lepas tu tahulah jalan kan, jap okey, lain jap tak okey. Walaupun dia kata nak masa ustazah 1 minit je, tapi panjang jugalah kami bersembang, berbicara masa tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kak Nani, Roza Nani, Allah beri kesihatan, kesembuhan yang baik, insya-Allah. Jadi siapa yang sakit, Allah sembuhkan. Perbanyakkan yakin dengan ayat Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang sembuhkan. Banyakkan selawat syifa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allah, Allah. Sebut Allah berbanyak sebab tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah yang Maha Agung. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Serah pada Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berita baik juga daripada Kak Rifkah Husni dan menantunya yang sakit Allah sembuhkan, insya-Allah, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ni serious best. Serious best. Tak ada tajuk La Tahzan yang tak best. Semua laju je komen sebab anda puas kan dengar suara yang jelas. Macam itulah sahabat-sahabat. Sebab macam mana pun Ustazah tunjuk kecanggihan peralatan macam-macam tadi, kalau tak reti guna gitu lah. Jadi handphone Ustazah, handphone Samsung Ustazah ni banyak sangat jasanya. Subhanallah. Betul-betul Kak Wah Muhammad Arif, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan kita selalu dalam program Rehla, Ustazah selalu sebut ingatkan, cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Tu kita selalu sebut sebenarnya tapi sebab kita tak faham terjemahan.
Kita minta dari Allah, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Zikir tu sebut di lisan, tapi hati kita tak menghayati terjemahan. So mudah kita nak kata zikir-zikir macam tu. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Sahabat, kalau kita bergantung kepada benda lain, tak jadi apa. Kepada suami, kepada isteri, kepada anak-anak, ya betul minta tolong mereka, tapi bukan tempat bergantung. Silap besar. Macam mana nak bawa hati kita, pemikiran kita fokus hanya kepada Allah? Tak ada cara lain dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada cara lain kecuali betul-betul berpaut kepada Allah. Bila kita berpaut kepada Allah, subhanallah, kita berpaut kepada sesuatu yang kukuh kuat, yang takkan merisaukan kita lagi. Takkan merisaukan kita lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini dalam bab 62 kita cuba faham lagi. Contohilah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah. Bila kita sebut wali Allah, kita faham, wah, kisah-kisah wali ustazah yang dia berada di Indonesia, di Malaysia. Sebenarnya wali Allah ni, toeng, tiba-tiba dia dah ada dekat. La tahzan, didik hati hadapi misi banjir. Sahabat, kita doakan guru yang mulia Mak Su Zunaizah Ahmad sedang bertungkus lumus daripada semalam sik banjir. Sik Kedah. Kan sik Kedah. Kan jadi kol-kolah pula sik. Sik Kedah banjir satu sekolah Ampang Muda, sekolah kebangsaan Ampang Muda. Saya tengok Ampang Muda. Kita kat sini ada Ampang Muda tambahan. Ampang tambahan muda kan Ampang Muda? Teruk Ustaz. Lepas tu kat sana pun ada Ampang Muda. Sekolah tu banjir, sahabat-sahabat dirahmati Allah semalam. Allahu Akbar. Hari ni mesti guru-guru bertungkus lumus tak dapat mengajar anak-anak didiknya. Semoga Allah beri kemudahan. Nak bantu apa-apa, PM tepi Mak Su Zunaizah Ahmad. Subhanallah, kita ada peranan masing-masing. Baik. Wali Allah ni kita faham dia ada kat Malaysia. Contoh, Ustazah bagi contoh-contoh. Saya kata orang cakap. Contoh macam mana? Nanti kan hampa duk salah faham pula. Ini contoh Ustazah Zai wali Allah. Contoh orang sebut dekat Malaysia ni kan. Tiba-tiba orang kat Mekah bagi tahu, Ustazah Zai ada dekat Malaysia. Dia ada dekat Mekah sekarang ni buat haji. Dulu kita biasa dengar kisah wali Allah macam ni. Sahabat dirahmati Allah, kerana kita nampak dia, orang buat dengan pedang nak bunuh dia, tapi pedang patah. Orang panggil wali Allah. Berjalan di atas air tanpa tenggelam, orang sebut wali Allah. Jadi bila sebut wali Allah ni, orang akan wow. Kan? Rasa hebat, rasa kagum. Akhirnya yang dikagumi adalah makhluk, bukannya Al-Khaliq. Cuba kita memahami sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya bukan wali Allah yang itu yang dimaksudkan. Allah acap kali mengajar kita dalam Quran bahawa wali Allah ni sebenarnya siapa? Adalah kekasih Allah. Siapa sebenarnya kekasih Allah? Perenggan pertama bab 62 muka surat 555. Macam buku 555 pula, buku kutip hutang. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, baca ni kita terus rasa segar minda kita. Terus letak tangan, ini tangan kiri saya tau, ni tangan kanan, tapi anda selalu al-fitnatu saya. Anda kata ustazah ni pegang minum dengan cawan dengan tangan kiri. Saya punya tangan kanan yang ini, tapi dekat kamera anda ternampak tangan kiri. Tadi bila saya nak buat contoh kat sini, saya tak selesa walaupun anda nampak macam tangan kanan. Ini adalah tangan kiri saya. Maka sila jawab, tahi lalat ustazah, sebelah kiri ke sebelah kanan? Tahi lalat ustazah, sebelah kiri ke sebelah kanan?
Selalu pening. Ustazah, kenapa tak lalat ustazah sebelah kanan bila jumpa? Dan kenapa? Memang sebelah kanan. Ingat saya boleh cabut tampal kat situ. Tak ustazah, bila saya tengok live ustazah tu tak lalat ustazah belah kiri. Sabar je lah. Takkan ku tak tahu tahi lalatku sebelah mana? Tahi lalatku sebelah kanan. Maka bila ku mengangkat tangan ini dalam bercakap, itu juga tangan kanan. Kan? Tapi hampa duk hantar messenger, kenapa Ustazah Zai minum tangan kiri? Kan sunnah ambil tangan kanan. Ayo Amma, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan kamera. Sekian. Kan? Okey. Sekali lagi, pelajaran pagi ini adalah di manakah tahi lalat Ustazah belah kanan. So, ini yang bergerak adalah tangan kanan. Jadi bila saya nak bagi contoh pada anda tangan kiri, saya tak selesa. Sebab saya memang menggunakan tangan kanan. Betul Kak Yanti Yusof. Kamera trick. Jangan mudah tertipu. Okey. Baik. Asal sebelah kanan. Toing tiba-tiba pindah belah kiri. Kalau buat poster pun macam tu. Kadang-kadang orang ambil gambar saya, buat poster. Lepas tu, Ustazah, betul ke ni Ustazah lah? Betul lah, kenapa? Tapi kenapa tak lalat dia belah kiri? Alah, kan dia print out daripada, tak tahulah dia screenshot mana ke, saya pun tak tahu. Kamera trick tu, dia pindah belah kiri. Kan? Itu sebab kadang-kadang bila saya buat video ke apa, sahabat-sahabat, bila saya share ke orang, nampak macam mulut ke tudung tu jadi sengit. Sebab dia macam terbalik gambar tu. Alah, subhanallah. Umi Kalsum pun kata confused. La ilaha illallah. Yang Al-Fitnah tu tak faham reflection handphone face to face. Betul Kak Yasmin Yaakob. Aduh, redha je lah. Jangan sebut je redha Umi Badaria Rahman. Okey. Ini perenggan pertama ni, kalau anda nak left pun, left selepas saya baca perenggan pertama. Sebab tadi ketika saya membaca perenggan pertama, saya betul-betul, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insaf sahabat-sahabat dirahmati Allah, insaf. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang-orang yang memiliki di antaranya sifat-sifat berikut. Inilah dia. Sifat-sifat berikut. Menunggu azan dengan penuh kerinduan. Ya Allah. Dia banyak tahu ciri-ciri wali Allah ni. Dia bukan, tak ada satu pun ciri-ciri wali Allah ni ditulis, ditusuk dengan pedang tidak tembus, dibakar tidak terbakar, lalu di atas air tak tenggelam. Tak ada satu pun ciri-ciri yang begitu sahabat. Now kita nak belajar siapa wali Allah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangannya. Syaratnya pertama, menunggu azan dengan penuh kerinduan. Kenapa saya letak tangan kanan di dada? Ya Allah, nombor 1 ni pun aku lemau dah. Kita nak cerita, aku nak tahu ciri-ciri wali Allah. Semoga kita lah wali Allah, yakni kekasih Allah itu. Tapi yang pertama ni pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita gagal dah. Yang pertama pun kita gagal. Ya, kita solat. Semua hampir 1000 orang sahabat la tahzan, bahkan lebih kadang-kadang setiap hari tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak kata semuanya solat insya-Allah. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang menunggu azan dengan penuh kerinduan. Kita solat subuh dah ni. Lepas tu kita pergi kerja, kita uruskan anak-anak sekolah yang mokcik-mokcik pergi pasar, pergi mana, sembang dengan kawan semua. Jujurlah sahabat-sahabatku sayang, Ustazah bercakap dengan diri Ustazah sendiri ni. Jujurlah, ada tak engkau rindu nak menunaikan next solat? Engkau rindu nak mendengar azan? Kalau tak ada rindu itu sahabat, jangan mimpilah nak jadi wali Allah. Tu baru pertama tu. Ya Rob, sebab tu Ustazah kata, Tuhan bagilah satu rasa di hati ni, macam ditampa-tampa kita hari ni, kita nak jadi kekasih Allah, nak dijulang, diangkat darjat di sisi Allah, nak dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke syurga dengan rahmat Allah. Sebab kita sedar amal kita tak banyak mana, tapi kita punya tak rasa ini. Subuh dah settle, kita rindu nak menunggu azan Zuhur. Plan kat mana Zuhur aku nanti, pukul berapa Zuhur aku nanti, aku nak buat dalam situasi yang macam mana, pakaian yang macam mana. So bila sebelum kita keluar rumah, kita dah bajet dah pakaian apa yang sesuai aku nak keluar. Sebab dah bincang dengan suami, Zuhur nanti kita tak balik rumah, Singgah RNR, Petronas, mana-mana sekarang telekong pun tak ada. So pakaian yang macam mana? Bukankah rasa rindu nak mendengar azan di waktu baru itu sudah mampu membentuk diri kita menjadi kekasih Allah?
Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah, menjadi kekasih Allah. Inilah yang dirasakan oleh para jemaah umrah Mekah Madinah. Haji sekarang ni yang sedang ramai, berjuta manusia, mereka sentiasa merindui azan. Inilah rahsia kenapa di sana solat kita khusyuk. Kenapa di sana sahabat-sahabat mulut kita tidak jahat, hati kita sentiasa bersangka baik. Sebab kita letakkan kerinduan. Kita baru balik daripada subuh, bersarapan. Nanti Zuhur panggil ketuk bilik acik. Ini sembang-sembang jemaah umrah saya. Semua ternanti-nanti waktu solat. Imam Bilal masih dekat rumah, dalam selimut mungkin buat kerja mereka, tak masuk lagi masjid. Mereka dah berjam-jam tunggu azan baru sebelum masuknya waktu. Bahkan berebut untuk masuk ke saf depan, berdiri di hadapan Kaabah menanti waktu. Subhanallah, itu rahsia khusyuk rupanya. Kita di Malaysia tak duduk di bumi barakah. Siapa mendengar orang Singapura sebagainya, tak duduk di bumi barakah. Tempat berdiri duduk kita ni tak didoakan oleh Rasulullah sebagai bumi barakah. Tak disebut oleh Nabi Ibrahim pun sebagai bumi barakah. Tetapi keberkatan tu kita boleh undang dengan penduduknya merasa rindu nak dengar azan dan dengar azan dan dengar azan. Menyusun waktu untuk solat. Jadi jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Pemimpin kita lah tak betul. Bilal kita lah azan tak sedap. Imam kita lah tak betul. Masjid saja besar tapi tak ada orang. Kita mudah cakap tapi kita macam mana? So bayangkan bila semua kita memahami, sebab sekurang-kurangnya hari ini Ustazah rasa sangat bersalah. Aku tunggu ke waktu solat, ya Allah. Sedangkan dipanggil hayya ala solah, aku buat je nanti jap lah aku buat. Solat sebagai tiang agama ni kita tak jaga, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak ada rasa rindu untuk itu. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana rasa kita? Wali-wali Allah, kekasih Allah, mesti menunggu azan dengan penuh kerinduan, rasa rindu nak solat. Cuba jujur pada diri sahabat-sahabat. Berulang kali saya sebut jujur pada diri. Kita buat solat tu terpaksa ke? Rasa lega dah solat. Macam solat tu satu beban. Tak ada rasa rindu nak bertemu dengan next solat. Faham ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Datang lebih awal sebelum takbiratul ihram sebagai tanda solat dimulai. Orang yang bersolat jamaah, nasihatkan lelaki-lelaki kita, abang walaupun kat pejabat, buatlah solat jemaah bang. Solat jemaah, angkat takbir pertama bersama imam. Barulah kita dipanggil sebagai wali Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kerana apa? Dah dibuktikan oleh Saidina Umar, Saidina Uthman, Abu Bakar. Mereka akan pastikan solat mereka berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, dan mereka akan pastikan mereka berada di saf pada takbir yang pertama. Allah, Saidina Umar, orang yang kaya raya, sibuk dengan ladang kurmanya. Setiap hari, kalau kita hari-hari sibuk dekat pejabat tempat kerja kita, Saidina Umar pun begitu, ada kerjaya yang hebat, pemilik ladang-ladang kurma. Tetapi setiap kali waktu solat akan memastikan dia berada di belakang Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir yang pertama bersama Rasulullah. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa bezanya kita dengan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar pernah beberapa kali sahabat-sahabat bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, hari ini 1/3 daripada hasil kebun kurma aku akan aku infakkan untuk perjuangan agamamu ya Rasulullah. Nabi kata banyak tu Sayyidina Umar 1/3. Contoh sehari hasil ladang kurma dia dapat 3,000 RM. 1,000 dia akan beri kepada Rasulullah. Nabi tanya, kenapa banyak sangat? Banyak 1/3 tu wahai Umar. Kerana hari ini bahasa mudahnya aku denda diri aku ya Rasulullah. Aku terlewat solat di belakangmu. Terlewat, kita duk ingat masbuk 3 rakaat, imam dah tahiyat baru kita terkejar-kejar nak datang. Rupanya terlewatnya Sayyidina Umar tak sempat takbir pertama bersama Rasulullah. Sedangkan kalau ketika itu imam rokok, Umar masuk terus rokok, itu pun dah dapat 1 rakaat. Ingat ramai lagi yang tak tahu macam mana kita nak kira kita dapat rakaat dalam solat. Kalau kita terlambat,
Walaupun kita tak sempat baca Fatihah, kita tak baca surah bersama dengan imam, imam tiba-tiba kita dah ambil wuduk, berdiri dekat saf, Allahu Akbar, dia rokok. Kita terus angkat tangan Allahu Akbar, qiyam sekejap tanpa baca apa-apa, tak perlu baca Fatihah sebagainya. Terus kita ikut imam rokok. Disebabkan kita dapat rokok bersama imam, maka rakaat itu kita dapat. Tapi kalau imam dah sujud, kita teruslah ikut sujud, tapi rakaat itu kita tak dapat. Saidina Umar menyatakan dia lambat, dia nak denda diri dia bukan kerana dia masbuk, rokok ataupun 3-4 rakaat ataupun tahiyat. Tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau Nabi dah angkat takbir, dia baru nak mendatangi solat, Nabi dah qiyam, Nabi dah baca Fatihah surah, dia rasa marah pada diri dia sendiri. Kenapa aku leka dekat kebun tadi? Kenapa aku lambat? Kenapa aku tak dapat takbir pertama bersama Rasulullah? Dia denda diri dia 1/3 daripada keuntungan kebun kurma dia, serah kepada Rasulullah. Maksudnya, dalam dia merasa dirinya berdosa, padahal tak berdosa, solat dia masih sah, tapi dia menggandakan lagi pahala dengan infak begitu banyak supaya dia mencegah nafsu dia untuk berlazat-lazat selepas ini. Tak apa, sempat je lagi rakaat kedua berjemaah, sempat je lagi imam tahiyat, nanti aku pun join tahiyat, dapat juga 27 darjat. Tapi dia tak macam tu. Itulah wali Allah. Allahu Akbar sahabat. Jauhnya kita dengan mereka, sedangkan mereka mengharap syurga, kita pun mengharap syurga. Mereka menyebut-nyebut syurga tak sekerap kita hari ni. Kita friend Facebook, kita sahabat til jannah, friend forever sampai syurga, sahabat syurga, macam-macam kita sebut. Syurga, syurga, syurga hari-hari. Panggil suami pun syurga, syurga. Sweet gila sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua perasaan syurga, rumah tangga kita ni syurga. Tak salah. Wait, kena pula dengan tajuk saya kejap lagi di Masjid Bukit Jelutong. Tajuknya apa dia bagi? Saya kata kelakar kadang-kadang masjid-masjid ni bagi tajuk. Bukanlah kelakar apa, membuatkan saya terjentik hati. Sebab tajuknya jangan perasan syurga itu milik kita. Macam itulah lebih kurang. So apa lagi saya nak share cerita dengan dia orang nanti. Buku tulisan saya Angan-Angan ke Firdausi lah. Sebab dalam buku ni memang menceritakan tentang betapa kita ni berangan je nak masuk syurga. Angan-angan ke Firdausi. Angan-angan ke main, tapi tak ditukar menjadi cita-cita yang kita bersungguh-sungguh untuk ke arah itu. Allah sangat jauh. Sebab tu sahabat kita kalau baca kisah-kisah sahabat yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya Allah, aku nak harap syurga macam mana banding kehidupan mereka. Jauh-jauh. Tak adanya kita perasan sebut, tapi usahanya tidak. Tak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ahlan Ustazah Mumtazah Sanusi bersama kita, Masya Allah. Selain menunggu azan dengan penuh kerinduan, datang lebih awal sebelum takbiratul ihram sebagai tanda solat dimulai. Ketiga, menyesal jika tidak berada di saf pertama. Wali Allah rasa menyesal kalau tak berada di saf pertama. Kita orang imam duk panggil, penuhkan saf hadapan, masih main handphone lagi. Penuhkan saf depan, buat dek. Dah boleh rapat-rapatkan saf, penuhkan saf depan, buat tak kisah. Nak duduk paling belakang, tapi nak masuk syurga. Allahu Akbar sahabat, tapi nak digelar wali Allah, kekasih Allah. Orang duk panggil lah ni, mailah ke depan, penuhkan tu, hujung tu ada satu lagi tempat tu. Buat dek je, macam orang tu tak panggil kita. Pasal apa? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu baru ketiga, sahabat-sahabat. Ada tak pernah rasa menyesal sebab tak duduk saf pertama? Saya selalu bagi tamsilan macam ni. Contoh dalam Ramadan, sahabat-sahabat. Ramadan, ibu-ibu sangat sibuk di dapur. Lepas buka puasa, kita lah yang nak clearkan meja, kita lah nak basuh singki. Basuh pinggan dalam singki. Kalau dulu mak saya kata, jangan keluar rumah kalau dalam singki banyak lagi pinggan mangkuk. Jangan tinggal satu sudu pun dalam singki. Memang tegas mak saya dulu, sahabat dirahmati Allah. Kan saya kadang-kadang pelik kenapa lepas kahwin ni saya tak jadi macam tu. Oops, kan sahabat-sahabat. Jadi kita nak ceritanya, mak kita dulu-dulu tegas. Kena pandai lah. Mak saya dulu pergi surau juga, tapi sempat je buat semua tu. Dia tak tinggal dalam singki tu pinggan mangkuk.
Sebab apa? Mak kita jalan kaki, bapak kita jalan kaki, tak ada saling tunggu-menunggu. Kita sekarang nak clearkan singki, macam ustazah lah contoh kan, ustaz kena jadi imam dekat surau. Kalau saya lambat, saya jalan kaki lah. Bukan tak boleh jalan kaki, surau dekat. Masalahnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, sampai kat surau berpeluh-peluh ni, lap muka dengan telekung pula dah. So kena bersama-sama. Okey, jadi bersama yang lepas ni tak payah basuh pinggan dulu terus, abang kena cepat ni hari ni. Kan terpaksa lah. Dah suami kita jangan basuh pinggan dulu. Dah jadi beat dah pula. Kan sahabat-sahabat. Jadi maksud kita kata, ada orang yang saya kadang-kadang datang lambat. Ustaz bawa kereta sendiri, saya bawa kereta sendiri. Bila sampai kat surau, ni ada jiran-jiran saya juga. Kadang-kadang saya tak sampai, orang dah berdiri, dah buat soft. Tiba-tiba orang panggil, Ustazah memang ke depan. Wallahi saat itu saya rasa sangat bersalah. Aku datang lambat kot, kenapa aku nak pergi depan? Semata-mata orang copkan tempat aku. Aku bukan suruh pun mereka, tapi mungkin hormat mereka. Ustazah dah agak dah, Ustazah mesti terlambat. Kita ni sedar diri sahabat, memang aku sengaja lambat sebab aku nak clearkan pinggan dekat tu. Dah cakap abang pergi sendirilah kali ni, saya nak siapkan dulu. Kita pergi lambat, tak mengharap pun nak pergi soft depan. Walaupun memang terkejar-kejar lah sahabat-sahabat dirahmati Allah nak pergi soft depan. Tapi bila orang dah berdiri, tak apalah biar orang lain duduk ke depan. Tapi kadang orang panggil, saya rasa berdosa sebab nak kena melangkah makcik-makcik. Minta maaf, tumpang lalu. Wallahi saya tak selesa. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang tolong betulkan diri kita. Kita pula, I lambat ya hari ni, you tolong copkan tempat I. You letak beg you dekat sejadah sebelah tu. Tu tempat I. Kita, kalau kawan pesan macam tu, cuba jujur, ada tak rasa serba salah? Kenapa rasa serba salah? Sebab, Ustazah, macam mana kawan saya tu, saya tahulah dia tu macam mana, selalu suruh saya copkan tempat. Masalahnya dia tu selalu datang lambat. Kita cop tempat, orang nak duduk kat tempat tu, boleh tak saya nak duduk sini, kosong kan? Ada orang, kita cakap ada orang. Saya serba salah Ustazah, sebab orangnya tu masih kat rumah. Dia ingat dia seorang je nak basuh pinggan. Dia ingat dia seorang je nak clearkan rumah. Kita pun ada kerja juga. Jadi sahabat, jangan minta tolong copkan kat orang kalau kita tahu kita dah lambat. Faham ke tak faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan kita minta orang copkan tempat, 3 tempat kosong kat depan. Orang dah angkat takbir, kawan kita ni terjengkit-jengkit, mana tak datang lagi ni. Dia serba salah, kita dah menyusahkan dia, dah memalukan dia. Dia serba salah sebab apa? Kawan yang suruh copkan tempat ni mulut punya laser. Kalau kita, kenapa tak copkan? Kita tolong awak boleh semalam, awak tolong kita tak boleh. Hambun mulut, tapi datang tarawih. Sekian dimaklumkan. Tak boleh sahabat, niat kita. Saya contohnya cakap, aku nak basuh pinggan pun ya, aku nak pergi cepat pun ya. Sanggup makan seadanya sikit, yang penting dapur clear, pergi solat awal. Kan, kita korbankan apa yang patut. Tiba-tiba kita berlaju-laju ni, bersegera nak ke surau, soft belakang juga. Percayalah Allah tetap hitung pahlamu seperti orang duduk di soft depan. Faham Dia betul-betul ni urus masa dia. Kat rumah pun disiapkan, nak tinggalkan rumah sekejap untuk bertarawih solat di masjid. Kemudian dah bersegera, Allah, parking pula tak ada. Lambatlah aku masuk. Masuk-masuk memang lambat. Kita tak duduk di soft hadapan, kita ke belakang. Tapi sebab niat dan kesungguhan kita tadi, insya-Allah Allah beri pahala macam orang duduk di soft depan. Ini agama kita baiknya. Allah pandang niat kita. Tapi orang yang tadi tu suruh copkan tempat, kenapa kau lambat? Aku segan lah, orang dah nak duduk tempat kau ni tadi. Kau suka lambat, kau minta aku copkan tempat tu, kau lambat. Kau buat apa kat rumah? Alah, aku busy lah, aku jawab WhatsApp, aku guling-guling, aku sakit perut tadi dekat bilik. Dia boleh guling-guling dalam bilik Ustazah, padahal tempat dia tu berapa ramai yang dah duduk kerling saya nak pergi duduk dekat depan tu. Lepas tu dia terhege-hege, buat tembel, dia datang. Sorry I tumpang lalu. Tempat I dah kat depan tu, I ada orang cop kan. Rasa nak lepuk je muka dia. Dia duduk soft depan, tapi menyusahkan orang, menyakitkan hati orang lain. Kamu tak dapat pahalanya orang duduk soft depan. Faham? Lebih baik jadi macam orang tadi, bersungguh-sungguh, tak guna kabel apa pun,
Tak ada cop mengecopnya pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dia memang orang semua dengan rasa nak cepat, nak duduk soft depan. Akhirnya bayangkan satu surau dapat pahala duduk soft depan, walaupun duduk soft 1, 2, 3, 4. Ini bukan kira sinetron lagi dah Hazrin Abdul Hanif. Ini memang nak marah tapi kena sabar. Gitu. Jadi, kita ni lah kena betulkan diri. Bukan kita rasa kita hebat, kita suruh orang copkan tempat, tak salah. Tapi jangan sampai menyusahkan orang. Orang dah buat soft, masih lompong dekat situ. Kan orang nak masuk tempat kita pun takut. Maklumlah si Polan tu somebody yang bodinya sekian-sekian. Contoh, sahabat-sahabat. Jadi kita ni yang dah tahu, sebab tu rasa segan kalau saya sampai depan. Bagi orang lain dulu. Bagi orang lain dulu. Saya ni memang lambat. Kan serba salah juga yang ustazah ni pun. Aku ni dah lambat depan. Kadang terpaksa nyuruk belakang tiang. Jangan cakap kat orang ustazah. Jangan cakap kat orang. Sebab ya Allah, malunya nak langkah mokcik-mokcik ni. Malunya nak tumpang lalu. Depa patut ke depan. Depa patut dimuliakan sebab datang awal daripada kita. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Jadi inilah yang kita nak beri faham dalam masyarakat. Kadang bukan sebab nak duduk soft depan. Sebab apa? Sebab nak duduk depan kipas. Kipas berdiri kan duduk dekat soft paling depan sekali. Sebab nak duduk bawah aircon. Aircon tu betul-betul ngadap ke dia. Kau dah kenapa? Hangkat aircon dekat rumah kau, letak dekat situ. Sekian dimaklumkan. Okey. Berusaha untuk selama mungkin duduk di masjid. Berusaha untuk duduk selama mungkin di masjid. Maknanya daripada awal nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat aku duduk dalam masjid ini, ya Allah, aku beriktikaf di dalamnya kerana Engkau, ya Allah. Jadi duduk lama dalam masjid bukan membawang orang. Duduk lama dalam masjid bukan meniaga kuih raya. Duduk lama dalam masjid bukan duk perhati telekung orang beli kat Bandung ke beli dekat Jakarta ke. Sekian dimaklumkan. Duduk lama dalam masjid beriktikaf walaupun kamu hanya terlelap sambil zikrullah, itu juga ibadah. Daripada mulutmu bercakap-cakap hal dunia di dalam masjid. Nabi cukup marah orang yang dalam dunia, orang yang dalam masjid bercakap-cakap dalam dunia. Apa tu? Sa'diyah Muhammad Padan ke yang suka cok-cok tempat tu kan dah kena setepek. Tak, memang serius ni. Saya duduk masjid, saya duduk surau. Di mana-mana sahabat perkara ini diadukan, tolong rasa. Okay, jadi kita nak awal pahala. Tapi apa yang kita kena buat? Saya kadang-kadang kalau nak awal tu duduk depan, teringat ni pinggan dalam sinki tak basuh lagi ni. Serba salah. Ya Allah, kalau mak aku ada ni tengok pinggan-pinggan aku dalam sinki tu. Tapi serba salah, ya Allah, tadi aku tak nak bawa kereta. Nak bawa kereta pun berebut. Kita bawa kereta, suami bawa kereta. Penuh parking, bagilah peluang orang lain. Itu pun pahala, sahabat. So bila suami kata cepat, kita pun nak tumpang kereta dia, terpaksalah tinggal kerja kat rumah sekejap. Itu sebenarnya. Jadi kita lah yang kena buat keputusan. Okay? Waktu makan lepas satu. Memanglah lambat. Cuba makan seadanya sahaja. Sekian dimaklumkan. Allahu Akbar. Baik, seterusnya. Mana tadi? Berusaha untuk selama mungkin duduk di masjid. Ini kita nak jadi wali Allah ni, sahabat. Kekasih-kekasih Allah. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Hatinya bersih. Cuba kalau orang, kita minta orang copkan tempat. Macam contoh tadi kan. Tiba-tiba kita datang, kawan kita kata, contohlah, kawan kita tu sebersalah dengan kita. Kita kan, puan berwajah berseri-seri. Bukan puan Seri. Baru puan wajah berseri-seri. Puan, siapa yang suruh akak copkan tempat ni? Puan Seri. Takutlah juga kan. Rupanya bukan Puan Seri. Puan yang perasan mukanya berseri-seri sahaja. Okey, sahabat-sahabat dirahmati. Kadang Puan Seri tu tak suruh pun. Dia yang terlebih-lebih nak ngending dekat Puan Seri tu. Sekian dimaklumkan. Okay. Allah Ustazah, bini pengerusi surau kot, takkanlah kita tak nak join. Suka hati dia lah bini pengerusi surau ke apa, siapa suruh datang lambat. Kau nak duduk depan, kau datang awal. Geram ni, geram. Sebab apa geram? Sebab ramai sangat yang mengadu. Jadi sahabat-sahabat, kita bersihkan hati. Aku Puan Seri ke, bini pengerusi majlis pula masjid ke,
Kan orang takjubkan tempat, aku yang datang lambat. Kalau aku betul niat, aku duduk soft belakang pun aku dapat pahala macam orang yang duduk soft depan. Kan? Orang yang dah minta cupkan tempat, tiba-tiba tempat dia, orang ambil, bersihkan hati. Tak apa, salah aku, ya Allah, aku yang lambat. Jangan marah kawan yang tak cupkan tempat sebagainya tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu kan, hatinya kena bersih. Lapang dada, kena faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tampak pada dirinya tanda-tanda sunnah. Tampak pada dirinya tanda-tanda sunnah. Apa tanda-tanda sunnah? Masya Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kena ada satu kes kena faham macam ni. Contoh, kenapa YB tu datang lambat tapi ada tempat khas depan dia? Kalau masjid surau Ustazah siap dekat sejadah dia tulis YB sekian. Sahabat, yang tu pun ada sunnah ni sebab kita kena mengaji. Sunnah apa Ustazah? Nabi SAW bila dalam apa-apa majlis, dia nampak orang datang lambat, dia panggil, duduk depan. Dia suruh orang depan ni bangkit bagi tempat dekat orang tu. Meremang bulu roma saya nak cakap. Ya ke Nabi pernah buat macam tu? Siapa yang Nabi buat macam tu, yang Nabi muliakan, yang Nabi panggil? Nabi sanggup ketepikan sahabat lain yang kat depan ni, suruh duduk orang tu ke depan. Sebab antaranya mereka itu yang layak dimuliakan adalah Ahlul Badar. Orang yang ikut Nabi berperang pada peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam. Dan ahli Badar dimuliakan oleh Allah. So Nabi rasa macam Allah muliakan Ahlul Badar. Kenapa aku tak muliakan Ahlul Badar? Jadi kita ni siapa Ahlul Badar? Pengerusi masjid ke Ahlul Badar? Hidup le. Walaupun tidak ada Ahlul Badar, cuba bersihkan hati, lapang dada. Oh, YB kot, layaklah kat depan, pemimpin. Cuba bersihkan hati, dia busy tadi kat rumah, uruskan rakyat, kan, ziarah sana sini, hantar duit sana sini, undilah saya, contoh-contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi dia busy. So tempat parking dia ada khas, sejadah dia pun dah tulis YB sekian-sekian, maka kita beri laluan kepada YB. Ini juga sunnah walaupun YB bukan ahli Badar. Maksud sunnah saya ni, jangan marah kat Ustazah duk viral benda ni pula. Maksud memuliakan orang yang berkedudukan sebagai pemimpin kita. InsyaAllah soal dia tu, YB sesat tu Ustazah, itu antara dia dengan Allah. Tapi sebab dia memang orang yang patut kita hormat dalam masyarakat. Tapi janganlah pula kita dah letak sejadah YB kat situ, 10 lagi sejadah dikosongkan. Untuk siapa? Pengiring YB. Pengiring YB pula dah. Pengiring YB pergi duduk belakang. YB-nya saja kita nak bagi tempat kat depan. Faham? Ini pengiring YB pula lebih-lebih. Kalau tak ada hati yang bersih. Jadi tak salah juga panggil. Saya lebih memandang kalau mungkin makcik-makcik kat surau saya, Ustazah main. Allah, malunya aku ya Allah. Tapi sebab mereka hormat kot. Hormat apalah, kita yang rasa tak layak dihormati. Sebab mak-mak, pangkat mak-mak tu lebih layak dihormati. Tapi kalau contoh, tu adik Ustazah bawa ke depan sekali. Macam contoh orang nak belanja saya makan, sahabat-sahabat. Kalau saya dengan ustaz je, logik lah anda nak belanja makan. Tapi kalau saya bawa keluarga saya, bawa tim khidmat, bawa kawan-kawan, tiba-tiba semua nak free. Kau dah kenapa? Saya akan marah orang tu balik. Kak, akak ni meniaga. Semua ni perlu modal. Kalau akak belanja saya seorang, saya dengan ustaz, logik lah. Hari ni saya bawa berapa orang? Tak apa Ustazah. Saya takkan sahabat. Saya akan panggil budak dia, awak pergi dekat cashier ni. Ustazah, kalau nak belanja Ustazah berdua dengan ustaz, tak apa. Ustazah bawa 10 orang ni. Nanti dia telefon, Ustazah, tadi Ustazah bayar juga ya dekat budak saya. Saya dah cakap dah dekat dia orang. Habis budak tu kena marah dengan saya. Kenapa ambil duit Ustazah? Kak, akak meniaga. Kenapa pengiring-pengiring saya pun akak kena bagi ni? Kalau akak kata nak bagi free kat saya faham akak anak murid saya. Tapi tak boleh semua ni. Sebab saya pun meniaga sahabat. Kita meniaga, kita harap adik-beradik, kawan-kawan tolong kita. Rupanya kebanyakannya yang buat kita gulung tikanu orang yang dekat dengan kita ni. Mohon terasa, sekian dimaklumkan. Nampak adik-beradik kita meniaga, baru nak buka kedai burger kan sahabat-sahabat. Dia bagi burger free 1, kau rasa lalong. Kau sebah-sebahkan kat kawan kau pula, makasih, moga rezeki kau barakah.
Besok kita bawa 10 orang pula anak kita. Tak apa, Mak Ngah dia bagi free je kalau kau datang. Allah. Lepas sebulan adik kita gulung tikar. Tutup gerai burger dia. Kenapa? Ni dah tak berniaga, tak laku kat sini. Laku. Tapi kau saja 10 free tiap-tiap hari. Kau ingat aku ni apa? Kan berniaga burger je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah pelik sungguh lah manusia ni. Kan ubah sahabat-sahabat. Kata nak jadi wali Allah. Kan? Jadi kita nak, Allahu Akbar, tak tahulah nak habaq lagu mana. Moga hati kita ni bersih. Okey? Tampak pada dirinya tanda-tanda sunnah. Sebab Nabi, Masya Allah, Nabi tak menyusahkan sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Betul Agus Niar Tanjung Johari. Kita bantu mereka, bukan kita menghempuk kepala mereka, bukan. Allahu Akbar, subhanallah. Puas dengan keperluan hidup yang paling dasar. Asas-asas hidup ni, itu cukup dah buat kita bahagia. Contoh, dah ada kereta kancil. Kau ubah lagi jadi musang. Kau memang tak mampu nak pakai kancil ni, cukup lah Ustazah. Memang cukup boleh bergerak, bahagia elok. Saya masa pakai kereta kancil sahabat, ingat lagi ya Allah sampai naik Gunung Jerai. Saya punya jiran-jiran yang baik-baik ketika hampir 20 tahun dulu lah kot. Tak sampai lah 20 tahun lepas saya kahwin. Saya pindah ni, ada jiran-jiran saya juga ni, Masya Allah. Jiran saya baik-baik. Bawa saya berjalan dengan ustaz ke mana-mana. Tapi sebab mungkin kami nak balik Kulim, nak ni kan. Jadi kami bawa kereta sendiri, kereta kancil. Lepas tu, Ustazah, lepas ni kita pergi sini. Kita ikut je lah sahabat. Last kali ingat lagi. Dia bawa kami pergi Gunung Jerai. Kami kan orang Kedah nak balik kampung. Bawa. Walaupun duk Kedah, tak pernah naik Gunung Jerai ni. Kan? Sekali dia kata nak naik Gunung Jerai, kita pun follow je lah. Dia pun pakai Mercedes, pakai kereta besar kan. Dia pun lupa kok, bukan sama sekali jiran saya sama sekali tak ada niat nak menghina ke apa. Dia pun lupa kok kita pakai kita kancil. Bang, dia orang nak bawa ke mana Gunung Jerai? Abang dulu masa sekolah-sekolah pernah abang rasa Gunung Jerai ni tinggi gila ni. Dah sampai tengah ustaz baru teringat. Boleh ke bang kita nak naik ni? Memang kereta kami tu tersompot sahabat. Yang depa dah ke atas. Telefon, ustaz ada kat mana? Okey ke tu? Kenapa tak sampai lagi? Aku naik kereta apa? Aku naik kereta apa? Lupa dah Ustazah dengan ustaz kat belakang naik kereta kancil. Saya ni punya segala ayat yang saya tahu baca menggigil kaki ni. Sebab apa? Sebab macam tak larat nak naik kereta. Dah sampai ke atas, kami pula terbahak-bahak gelak dengan jiran-jiran tu. Ya Allah, ustaz minta maaf. Ya Allah, mulut saya ni boleh bertanya. Cara kita sembang, kita tahulah kawan tu bukan nak menghina kita kan. Tapi yalah bang, diorang terlupa. Diorang ingat kereta kita macam kereta diorang kot. Tapi sampai juga. Naik kereta kancil, syukur sampai juga sahabat-sahabat. Sampai juga dengan berkat kesabaran. Allahu Akbar. Jadi kita nak cerita, asas dah ada syukur. Daripada tak ada kereta, mula-mula kahwin dengan ustaz ni. Saya ada kereta, mula-mula kahwin. Kereta kancil lah. Ustaz naik motor kapcai. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Lepas tu kita kata Allahu Akbar. Lepas tu ayah masa tu pakai kereta Wira. Wira lama lah. Wira dia beli kereta second hand ke third hand ke macam tu kan. Lepas tu kami pakai kereta kancil. Lepas tu yang daripada Penang. Masa tu mak ayah duduk kat Penang lagi. Sat-sat mengadu kereta rosak. Sekali buat Wira kan masa tu sekali rosak 500, 600. Gaji berapa sangat orang tua kita sahabat. Lepas tu saya kata, bang tak boleh jadi ni. Ayah dengan mak bila mengadu kereta rosak masuk bengkel, takkanlah kita nak duduk diam saja. Kita pun hulur duit juga. Lepas tu tak lama tu, bila kereta kancil saya, jadi cerita apa kita hari ni? Tak apa, pelajaran ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak apa, kita beli kereta, kita beli. Ustaz pun dah macam, Alhamdulillah dah boleh bernafas sikit. Yang abang pun nak beli kereta lah. Kita kan ada kancil, dah buat apa kita beli kereta? Pujuk saya nak beli kereta kan. Dah ada kereta kancil, dah boleh berjalan dah bang. Balik kampung pun okey je, setakat nak berdua je. Lepas tu tak apa, okey ni boleh abang mampu beli kereta ni. Kan. Lepas tu saya pun asyik pujuk je. Saya pun kata okey, kita beli kereta Myvi baru. Suka dia. Kita beli kereta Myvi baru. Sekali bila dah nak jadi beli, saya cakap macam ni. Bang, kita beli kereta Myvi baru. Abang nak kereta kan? Yelah tu kereta abang. Apa kata kereta baru Myvi kita ni, kita bagi dekat mak ayah abang. Bulat mata dia. Kenapa tu duit abang tu nak bagi-bagi? Kan abang nak masuk syurga dengan gembirakan mak ayah abang.
Kita balik kampung ni, kita bawa kereta Myvi baru ni, kita hadiah dekat mak ayah, bagi kunci kat dia orang. Habis tu abang, macam tu. Harap-harap ustaz tak dengar. Habis tu abang, kan dia kata, ustaz, mai dengar kuliah. Habis tu abang, tak apa bang, mesti mak ayah abang gembira. Kereta Wira ayah tu, abang bawa balik KL. Abang make up lah sebanyak mana make up abang nak touch up. Tak apa, kalau rosak-rosak ke apa, kita yang tanggung. Ni mak ayah hantar kereta dekat bengkel, kita juga yang tak sampai hati. Dia bukan minta duit kat kita, kita tak sampai hati dengar kan duit dia duk pergi. Ni sinetron sungguh, betul Wan ni. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kami bawa balik kereta Myvi baru, masih balut plastik. Kita bagi kunci dekat mak ayah. Aduh, suasana itu sangat. Anda buatlah, gembirakan mak ayah anda, gembirakan sahabat. Tak tahulah, nikmat memberi ni luar biasa pada jiwa. Berbanding dengan nikmat meminta. Meminta dapat benda free ni memang syok sahabat. Macam tadi orang berniaga, kita pergi ngending dapat makan free, memang syok. Makan free, siapa tak syok? Tapi anda harus rasa, wajar ke aku ni? Tapi kalau anda memberi, walaupun orang tu tak ucap terima kasih, luar biasa sahabat-sahabat nikmat dia kat dalam ni. Sebab kita sampai sekarang, walaupun benda dah lebih 10 tahun, sampai sekarang terbayang senyuman dia tu. Senyuman dia dengan air mata, senyuman syukur tu. Ya Allah. Jadi pendek ceritanya, kereta Myvi baru, ayah pakai sampai sekarang, mak dah arwah pun. Sebab kereta baru kan tak adalah rosak-rosaknya. So kereta ayah yang banyak rosak tu, kami bawa balik ke sini. Betul lah. Sekejap semput, sekejap yang abang pula kena tanggung kereta tu ni. Tak apalah bang. Kan kalau kereta tu rosak, kita belum ada duit nak repair. Saya ada kancil saya ni. Tak apa, kita pakai je. Lah dengan kereta-kereta tu sekali jual. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Masya Allah. Gembirakan orang yang sepatutnya. Allahu Akbar. Itu kehidupan dasar. Tak payah kita nampak orang macam gini nak beli, nampak orang macam ni. Yang penting syukur sebab kehidupan dasar kita ni, kehidupan yang paling asas telah dipenuhi. Ini antara ciri-ciri kehidupan sunnah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Hari ni penat bercakap sebab banyak sinetron. Pukul berapa dah? 8 suku. Sekejap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian banyak berzikir. Masya Allah, hari ni satu perenggan dia baca. Banyak berzikir. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Ustazah selalu cakap, kita ni berfikir macam ahlul fikir, tapi zikirnya tak ada. Zikirnya tak ada. Kena sebut di hati, sebut di lisan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jayakan apa saja yang kita nak. Hentikan keluh kesah dengan banyakkan zikrullah. Ciri-ciri wali Allah. Menciptakan suasana yang halal. Menciptakan suasana yang halal. Apa saja suasana yang halal. Anak-anak kita nak bagi dia pandai buat study group. Lelaki perempuan bercampur. Kawan-kawan macam mana dia bawa masuk dalam rumah kita? Mak nak pergi pasar ni. Awak belajar betul-betul Berdua-duaan. Seorang lelaki, anak kita, seorang perempuan. Ingat kita pergi pasar, dia tak buat apa-apa. Ustazah ni selalu sangka buruk pada anak muda. Anak saya baiklah Ustazah. Mata kita nampak baik. Tu ada makhluk yang super jahat namanya iblis. Sekali mak tinggal, lulus lagi daripada godaan syaitan. Kali kedua mak tinggal berdua-duaan dalam rumah, dah mula kenyek-kenyek mata. Sama-sama padam kesilapan dekat kertas, dah tersentuh tangan, dah ada pula sentuhan listrik. Kali ke-10 mak tinggal berdua-duaan belajar lelaki perempuan, dah bawa masuk dalam bilik. Keluar keputusan SPM, kenapa anak saya gagal Ustazah sedangkan belajar sentiasa. Bukan saja gagal Ustazah, tapi dia hadiahkan cucu haram dekat saya. Berlaku. Kerana apa? Dia tak hidup dengan cara hidup yang halal. Dia buat perkara haram. Berdua-duaan Allah kata jelas haram. Walaupun matlamat kamu nak, saya Ustazah berdua-duaan dengan girlfriend saya sempena 1 hingga 9 Zulhijjah sebab saya nak khatamkan Quran 30 juzuk. Saya 15 juzuk, dia 15 juzuk. Sweet tak Ustazah? Kami ni, gedik. Mesti dia hempuk benda Allah ni. Kamu nak baca Quran berdua-duaan berhadap-hadapan sempena 1 hingga 9 Zulhijjah, Ustazah suruh kumpul pahala banyak-banyak.
dalam keadaan tak ada orang lain dalam rumah tu haram. Haram. So hindarkan apa saja perkara haram, kamulah wali Allah. Hanya fokus buat benda yang halal. Kita bukan tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Meninggalkan suatu yang tidak bermanfaat. Kita tahu benda tu tak bermanfaat, kita buat juga pasal apa? Ustazah duk cakap dengan ustaz dulu, bang, kereta kita ni kancil, dah boleh berjalan. Yang abang nak touch up lagi tu kenapa? Boleh terbang ke bang kalau pakai apa? Spoiler apa ke benda, entah sahabat-sahabat. Memang spoil sungguh. Masya Allah. Okey, tak jadilah, betul juga yang tak bermanfaat. Tahu tak apa, tak bermanfaat. Kalau pasang benda tu kereta kita boleh terbang, elakkan jam, okey silakan pakai. Jangan buat benda tak bermanfaat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Puas dengan keperluan hidup yang paling dasar. Saya dah terawalkan yang ini tadi. Memanfaatkan seluruh masa hidupnya untuk mempelajari wahyu Allah adalah Quran. Wahyu Allah adalah Quran. Bukan hanya dia mengaji, tetapi juga mengkaji. Baik daripada Al-Quran maupun sunnah, itu wahyu. Penampilan muka yang selalu bersinar-sinar. Bukan bila jumpa orang muka com. Kau kenapa gaduh dengan lelaki? Tak, aku ada masalah besar ni, aku tak boleh senyum. Walaupun di dalam sedang menangis, usahakan untuk kita berketawa, senyum riang di lisan, di bibir kita. Sampai orang tak boleh baca kita sedang ada masalah. Ini orang yang penampilan muka yang selalu bersinar-sinar. Hang pada ingat orang yang duk suka buat lawak, duk tersengih sana sini tu tak ada masalah. Ada. Tapi mereka tahu nak jadi wali Allah walaupun susah hidup mereka kerana zuhudnya, penampilan muka mereka selalu bersinar-sinar. Turut merasakan musibah yang menimpa sesama Muslim. Semalam bila Mak Su bagi tahu banjir. Kita ni nak makan pun rasa macam nak tercekik, sahabat dirahmati Allah. Ya Allah, saudara aku tengah susah. Rasakan kesusahan saudara-saudara Islam yang lain. Jangan nampak orang susah, kita lagi membazir-bazir hidup. Meninggalkan masalah-masalah khilafiyah. Khilafiyah lah. Ni yang tak habis-habis. Ustazah, korban luar negara bagus ke korban dalam negara? Ustazah, suami saya umur dah 60 tahun tapi tak pernah akikah. Nak akikah dulu ke nak korban dulu? Allah, penin. Ustazah, nanti kalau 1 hingga 9 Zulhijjah ada orang kata tak boleh puasa berturut-turut, hadis Nabi tak ada. Tapi Nabi kata kena buat amal soleh. Yang mana satu betul? Saya pening. Tak payah nak pening. Dah habis dah pun Zulhijjahnya. Yang kau baru nak pening sekarang. Kenapa? Sebab duk cakap benda khilafiyah. Pendapat ni kata gini, pendapat ni kata gini. Mu buatlah. Bukan sebab mu nak melampaui Nabi. Tapi mu tahu. Aku kan diet. Daripada diet tak makan apa, baik aku puasa. Puasa ni kalaupun Nabi tak buat macam dulu-dulu tiap tahun setiap hari 1 hingga 9 Zulhijjah. Tak ada pula orang masuk neraka kerana berpuasa. Sebab yang haram berpuasa tu 5 hari je setahun. 1 Syawal, Idul Adha, hari tasyrik yang berikut dengan Idul Adha. Itu je yang haram. So, kalau aku puasa 1 hingga 9 Zulhijjah pun, walaupun tak ada hadis sahih tentangnya, cuma Nabi berkata banyakkan amal ibadah pada tarikh itu, aku pandang puasa ni juga sebagai amal ibadah. Sebab tak ada siapa paksa aku untuk berpuasa pun. Kita bukan mengharapkan tu balasan-balasan tu, tapi kita nampak 1 hingga 9 Zulhijjah kalau tak diraikan dengan ibadah, itu satu kerugian yang besar. Mu nak puasa, mampu silakan. Tak nak puasa, gandakan sedekah. Tak nak sedekah, mu buat apa sahaja. Senyum walaupun di hati sedang menangis, itu juga ibadah sepanjang 1 hingga 9 Zulhijjah. Kenapa susah sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dan apa lagi? Sabar dalam menghadapi kesulitan dan cekal dalam melakukan yang ma'ruf. Ma makna ma'ruf? Buat benda baik. Pesanan ini ada dalam Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesanlah kepada benda benar, benda baik. Memang perlukan kesabaran. Cekallah kamu untuk itu. Subhanallah. Sahabat, saya sebenarnya bersiap sedia untuk baca bab 62 ni. Kenapa bab 62 begini?
Buku saya tulis bab 62, sedangkan dia bab 262. Adakah buku anda juga macam itu? Sebenarnya bab 262. Pergi tulis bab 26, bab 62 pula. Tertinggal 2 dia. Sebenarnya bab 262 hanya sempat saya baca satu perenggan. Sebab saya sangat terkesan bila tajuknya contohilah para wali Allah. Ada ramai kita orang Melayu tersilap bila faham perkataan wali tu, oh yang kalau ditikam tak mati, tak tembus, tak berdarah pun itu wali. Sebenarnya semua kita berhak diangkat menjadi wali. Syaratnya ada tak kita buat perbuatan-perbuatan yang disebutkan ini. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Satu perenggan. Ramainya besok nak puasa. Subhanallah. Hari ni mungkin hari ni tak silap saya, malam ni lah kita tunggu penyimpan besar mohor-mohor diraja. Salah, penyimpan mohor besar diraja akan umumkan 1 Zulhijjah bila. So bila 1 Zulhijjah, sama ada Khamis ke ataupun Jumaat, kita tengoklah bermula 1 Zulhijjah tu. Tapi kalau 1 Zulhijjah adalah Jumaat, kalau besok kita nak puasa sempena hari Khamis, puasa yang Nabi suka, kan? Tapi kalau kamu tak nak puasa sepanjang 9 Zulhijjah, 1 hingga 9 Zulhijjah, Ustazah merayu kalau boleh 9 Zulhijjah jangan tinggal. Itu hari Arafah. Okay? Kalau boleh kuat lagi, 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, kita buat juga puasa. Walaupun 1 hingga 7 tu kita tak buat. Tapi alang-alang kita memang hutang puasa tak bayar lagi, kan? Macam-macam kita ni, hutang puasa banyak lagi. Gantilah pada 1 hingga 9 Zulhijjah. Jadi sebenarnya ini adalah bab 262, muka surat 555. Tahniah kerana anda bersabar dengan sinetron Ustazah yang hanya baca satu perenggan. Tolong jangan ada rasa, nyesal aku dengan kuliah satu perenggan dia baca. Kita bukan baca. Kalau macam tu anda pun boleh baca. Kita nak cuba faham apa yang terkandung di dalamnya. Tak punya rasa kalau kita hanya baca gitu saja, tidak ada pencerahannya. Jadi moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita pandang 1 hingga 9 Zulhijjah ni macam, bukan samakan, tapi macam kita dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan macam mana sahabat, jiwa kita tenang, kita bangun awal, kita bersahur, kita tunggu waktu nak berbuka puasa sama-sama, ayah balik awal kan untuk makan berjemaah. Masya Allah, kalau kita dapat buat pada 9 hari Zulhijjah, barakah 10 Zulhijjahmu pada hadiah daripada Allah Idul Adha. Dan semoga yang join korban besok, kalau besoklah 1 Zulhijjah, hari ini last potong kuku. Kalau Jumaat 1 Zulhijjah, hari Khamis besok last potong kuku, potong rambut. Ustaz semalam yang, awak boleh tolong cukurkan rambut abang tak? Alamak bang, saya gelilah, ngeri, takut nanti terluka kepala abang. Kenapa? Sekarang nak botak rambut macam dulu, RM14, RM15. Abang kan ada mesin. Abang okey je, Ustaz memang suka cukur rambut dia sendiri, tapi dia selalu tergelak sebab bahagian belakang tu kan dia tak nampak. Jadi dah cukur, lepas tu belakang ni ada secoet. Dia kata, awak tolong, ya, saya ni tak boleh tengok benda yang tajam-tajam macam tu. Nak kena dekat kulit kepala orang dah botak. Kulit kepala dia kan macam lembut, macam kepala baby kan. Ayo mam, tak maaf lah bang, saya tak boleh nak sweet-sweet gitu. Tak apalah saya bagi RM14 tu untuk cukur kepala kat kedai. Masya Allah. Sebab dia kata kalau dia tak cukur rambut minggu ni, maka nanti kan hari keberapa baru nak sembelih lembu dia. Jadi maknanya kita nak kena bertahan diri kita, menahan diri, kerananya kalau tak buat tak apa, tapi dapat pahala sunat. Jadi rugilah sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau kita tak buat. Jangan pernah cakap apa ni sunat je, kenapa Ustazah tu kecoh sangat. Hambui-hambui, kalau Ustazah nak bagi hampa ni duit RM100, nak ke tak nak? Nak Ustazah, kau main nak lagi. Allah nak bagi free-free je, kenapa kita tak nak? Saya sayang anda semua kerana Allah. Saya nak bersiap ke Bukit Jelutong. Orang yang berhampiran dengannya, jom. Ramai sangatlah yang komen laju-laju ni, saya tak boleh baca sebab saya pakai handphone. Mata saya kecil, kepala saya pening. Kalau saya banyak nak mengecikkan mata, doakan saya bertemu dengan mic yang sesuai untuk saya punya tab iPad
segalalah. Okay? Bye-bye sayang-sayang semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.